Alright, Syam. Assalamualaikum. Khabar sihat? Salam Arif. Sihat, Alhamdulillah. Kau macam mana? Nak okey. Alhamdulillah, sihat. Syam, sekarang dekat mana? Boleh share sikit perkembangan semasa yang kau boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita? Okay, Rip. Sekarang aku menetap di Kajang. So, aku dah ada seorang anak dah kahwin. Dah ada seorang anak, umur 2 tahun. Aku tahu. So, menetap di Kajang. Family semua kat Kajang lah. Family aku kat Ceras. In-law aku pun dekat KL juga. So, basically aku tak ada lah kena keluar negeri ke apa. Tak ada sangat lah. And kerja pun aku kerja kat KL juga. Sikit lah sekarang. Memang aku settle down kat KL lah, Kajang especially. Okay. Right, so Syam, macam yang kita rancangkan. So semalam lah mungkin aku pun rasa kawan-kawan kita dah tahu yang kau pun ada aktif kan. Actually untuk insurans tu part time ke full time? Okay, insurans tu aku buat part time ke. Aku still bekerja sebagai executive accounts dekat Petronas. So part time ni aku buat dah 3 tahun lah, since 2018. Lama. Dah nak masuk 3 tahun, dah lama lah. So aku maintain je both sebab aku still boleh manage dua-dua. Even though memang penat lah sikit buat part time sebab klien pun dah banyak. But so far aku still boleh manage. So aku maintain lagi lah for both. Sebab kalau aku suka buat. Sebelum MCO, malam pun kau pergi buat jugalah jumpa orang. Actually dia sebelum MCO lagi mencabar untuk aku sebagai part time sebab dulu konsep takaful dan insurans ni orang nak jumpa depan-depan. Orang nak discuss depan-depan. Jadi aku keluar malam after kerja, aku akan kalau ada appointment aku akan hilang lah malam, aku akan keluar untuk jumpa klien. Tapi lepas MCO ni senang kerja sebab orang dah, itu aku rasa bukan insurans je kot, orang dekat office pun sama. Dulu kan kita nampak orang kat office kalau nak buat meeting online tak nak lah, kena jumpa fizikal lah, kena depan muka lah baru boleh ni kan. Betul. So sekarang business mesti macam tu, nak face to face. Nak face to face kan. So sekarang Alhamdulillah MCO ni aku lagi senang buat kerja both sebab semua online and jumpa klien pun online. I see. So itu lah, aku nak minta kau share lah hari ni yang kau buat insurans for Great Eastern, betul? Betul. So aku apa dengan Great Eastern takaful. Apa yang kau boleh share lah, mungkin kau boleh share sikit dari segi insurans ni, kebaikan in general lah kepada fokus kepada kawan-kawan kita lah, rakan sebaya kita yang akan tonton video ni. And then kau boleh explain what is the best one untuk Great Eastern tu. Okey je. Okey, macam aku ni, aku tak ada bias sangat as in kalau nak insurans kau kena ambil Great Eastern takaful, tak. Tapi sebab dulu masa aku nak ambil untuk diri aku sendiri before aku jadi agent, memang aku pilih Great Eastern. Dia memang mahal sikit daripada others, tapi dia punya benefit tu and dia punya macam nak cakap, dia punya kadar untuk naik harga tu lambat sikit dari yang lain. Sebab aku punya policy still maintain daripada 2016, aku bayar RM200 sampai sekarang maintain. So ada je polisi-polisi yang dah naik harga sebab naik harga ni it depends on medical cost punya harga lah, inflation of medical cost. Kalau macam sekarang pandemik ni, medical cost memang tinggi lah. Medical cost ni covers lah semua barang-barang, cost hospital, cost barang-barang mentah, buat glove ke, buat apa ke, semua benda lah, semua. So bila pandemik ni akan naik, so harga insurans pun ada possibility naik, tapi Alhamdulillah Great Eastern tak naik lagi. Ada possibility naik kalau kata mungkin ada orang baru nak beli sekarang. Ada. Okay, itu satu And then pada aku insurans ni insurans ni kau boleh start insurans ni takaful ni kau kena faham konsep dia. Konsep dia is pada aku biar ada sikit, jangan tak ada langsung.
Sebab apa? Sebab benda ni kau nampak macam tak penting, tapi dia sangatlah penting. And tu macam aku cakap tadi, biar ada sikit, jangan tak ada langsung. Okay, maksud aku biar ada sikit, jangan tak ada langsung ni is, biarlah kau ada yang murah pun, and ambil lah ikut bajet kau. Janganlah ambil macam aku, advice klien-klien aku yang mana yang datang, contoh lah macam kau tanya aku kan, Syam, boleh tak buat quotation untuk aku takaful? Soalan pertama aku akan tanya is bajet. Berapa bajet kau untuk spend takaful? Sebab aku ni duduk on both shoes. Aku duduk dekat shoe klien, dalam kasut klien, sebab aku juga kerja full time, and aku juga duduk dalam shoes agent, yang mana aku adalah seorang takaful advisor. So aku faham apa benda yang klien nak, apa benda yang agent nak, apa benda yang klien tak suka, apa benda yang agent nak cuba push, semua aku tahu sebab aku experience both. So aku akan tanya bajet dulu sebab aku tak nak orang-orang kita rasa terbeban untuk ambil insurans. Orang Melayu especially, sebab Arif kan, aku masuk ni pun sebab aku masuk 3 tahun lepas, percentage Melayu ada insurans takaful adalah sangat sikit. Kalau nak tengok China memang dia ambil insurans. Kalau India? India pun sama. India pun ambil konvensional juga. Sekejap kalau nak tengok aku tunjuk kat kau. Aku lah. Aku nak share apa-apa. Oh, aku nak share apa sekejap boleh. Cuma aku nak tunjuk. Aku tak plan nak tunjuk kan sekejap Macam hari sekejap ya. Pasal ada. Okey. Aku tunjuk kat sini nampak. Okey, tengok Aku baca lah. Fakta menarik hari ini, statistik apa dia cakap ni statistik terbaru 2021 dari Malaysian Reserve ataupun agensi insurans, hanya 40% rakyat Malaysia ada polisi insurans takaful, dan dalam 40% itu masih underinsured, 90% underinsured. Maksud apa underinsured lah? Underinsured tu maksudnya tak cukup lah. Dia takaful ni, insurans ni dia ada calculation dia. Macam contoh lah, kalau kau nak ambil hibah untuk kau, dia punya formula is 10 tahun kau punya annual gaji. Okay, katalah gaji kau sebulan 3,000 kali 12, 36,000 kali 10 tahun. Kau kena ada hibah 360,000. Contoh. Okay. Itu formula untuk hibah. Contoh. So, maksud dia underinsured tadi tu is, walaupun dia ada takaful, tapi dia still underinsured in term of hibah dia tak cukup. Medical card dia tak unlimited. Contoh lah. So benda tu penting tak lah? Benda tu penting sebenarnya sebab benda tu penting sebab lagi satu buat aku tertarik untuk join ni, sebab aku nak manage aku punya sendiri. Aku nak tahu apa benda yang aku tak cukup, apa benda yang aku perlu buat, mana aku patut buat dulu, investment dulu ke, saving dulu ke, insurans dulu ke, mana aku patut keluarkan duit aku untuk family, untuk diri aku. So start tu yang aku join takaful sebab aku rasa benda ni penting. Of course lah dia punya commission menarik juga, tapi at the same time aku kena create awareness ni dekat masyarakat kita. Sebab kita ni tak ni lagi. Sebab tu seeloknya kalau ada rasa nak ambil takaful, cari ejen takaful. Cari je siapa-siapa, kau belajar. Kau diorang ni tak kisah pun kalau kau tak ambil. Kau kena jumpa, belajar. Ambil tak ambil akan kira. Kau jumpa untuk kau tahu je knowledge kau dulu. Betul. Okay, nak tanya juga lah dari segi hibah ataupun medical kan, mana dulu yang mungkin kalau kata kita baru nak start ke, mana yang perlu didahulukan ataupun nak serentak dua-dua ke, macam mana
Yang mana dulu yang kena? Yang Okey, aku sepatutnya. boleh share Tips dia tu. screen. Aku boleh share screen kan? Boleh share screen kan? Sekejap, Satu lagi, ada satu soalan lagi. Aku kadang dapat juga call daripada bank offer Faham? RM30, RM40 punya insurans medical kot aku rasa. So benda tu Faham? actually bagus ke tak bagus ke? Mungkin kau boleh kongsikan sikit pengalaman kau. Boleh? Aku pun tak pasti lagi. Memang dia aku dengar lah apa dia cakap kan. Tapi aku pun 50-50 kat lah. Faham? Okey, aku share screen Okey, kau nampak Arif? Okey. Okey, ada dua triangle kat sini. Okey, so kita mulakan dengan yang kanan. Kita mulakan dengan triangle kanan ni. Okey. Dalam financial triangle ni, ini basically financial kita lah, financial planning. Maksudnya financial planning seseorang, individu. Okey. First kali, paling bawah is protection. Base dia protection kena kuat. Sebelum kau go ke atas. So protection ni lah yang aku masukkan, kita semua masukkan dengan medical card, life takaful, hibah, critical illness kat sini lah. Life takaful hibah lah, betul? Betul. Okay. Life takaful hibah, betul. Life dengan hibah adalah sama. Life tu conventional punya nama. Okey. Dan bukan Islamic. Okay, then emergency fund 6 bulan gaji. Then retirement investment, kalau ada unit amanah ke, PRS ke, then business ataupun rumah kedua ke, rumah sewa ke, then baru kita buat wasiat. Okay. Yang ni planning dalam financial planning. Jadi untuk soalan kau tadi tu, yang mana penting, medical ke tak hibah tu, itu dalam protection. Okay. Protection tu kat sebelah ni, sebelah kiri ni. Okay, dalam takaful, dia ada plan yang dia panggil stand alone. Maksudnya dia satu je. Plan tu maksudnya medical card je. Hibah je. Okay. And stand alone ni biasanya murah. Murah, sangat murah. Kalau medical card tu bawah 100 pun boleh dapat umur kita. Tapi dia akan naik harga. Confirm naik harga. Setiap 5 tahun, dia naik harga. Maksudnya plan tu memang dia dah siapkan dah naik harga berapa. Okay, itu satu, stand alone. Lagi satu, comprehensive. Comprehensive ni, dia ada satu policy tapi semua benda ada dalam ni. Okay. Comprehensive ni juga dipanggil investment link policy. Okay, apa ada dalam comprehensive ni? Okay, kat sini kau boleh tengok. Satu, dia ada medical card. Okay. Dia ada critical illness, dia ada hibah, dan dia ada saving. Saving, okay. Saving ada juga dalam comprehensive ni, okay. Tapi dalam banyak-banyak item tu, kita tengok kat triangle nombor 3 ni pula, yang paling penting sekali medical card dulu. Sebab tu medical card kat bawah. Jadi untuk kawan-kawan yang baru nak start family ataupun baru ada duit lebih, tak tahu nak buat apa, tiba-tiba teragak nak cari insurans, takaful, cari medical card dulu. Sebab apa? Hierarki dia, kita sakit dulu sebelum kita mati. Betul. Okay, kita sakit dulu sebelum kita mati. Memanglah kita tak tahu kita sakit ke kita mati, itu bukan urusan kita kan, Allah yang bagi kan. Tapi hierarki dia, kita sakit, masuk hospital, tenat, ICU, mati. Itu hierarki dia. Okay. So kenapa aku kata medical card dulu, kenapa medical card ni kat bawah is sebabnya kalau kau ambil lah benda-benda lain kat atas ni, kau ada, contohlah kau ada saving, bukanlah insurans pun, kau ada saving ni, benda-benda lain, retirement investment lah, kau ada public mutual lah, apalah, semua kau tabur duit dapat return. Okay, katalah kau kaya, kau ada 1 juta return. Tapi kalau kau sakit, kau tak ada medical card, kau punya expenses tu kena guna duit 1 juta kau tu, which is akan berkurang lah duit 1 juta kau tu, makin lama makin berkurang. Sebab tu kita tak nak. Sebab tu kita nak foundation tu, base tu, medical card tu ada dulu. So that apa-apa jadi, kau masuk hospital free. Yes. Tak fikir. So, medical card. So lepas tu baru kita tengok critical illness. Ni apa yang dia offer lah. Critical illness ni penyakit lah.
penyakit kritikal. Okay, penyakit kritikal ni dia dalam comprehensive punya plan tu lah. Dia penyakit kritikal ni, once kau diagnose dengan penyakit kritikal ni, dia akan bagi kau duit. Dia bagi, katalah kau ambil, kau kata dalam polisi tu kau nak ambil 50,000 untuk critical illness. So bila kau kena penyakit jantung, dia bagi kau 50,000 cash. Supaya kau boleh guna untuk beli wheelchair ke, apa benda je untuk kau guna as duit. Kau tak ada kerja kan, kau kena berhenti kerja, tak boleh nak kerja, tak fit. 50,000 tu boleh cover dulu untuk beberapa bulan. Macam tu lah. Then hibah. Hibah ni income protection untuk keluarga kau jika kau tak ada. Okay. So tu aku cakap, mula-mula hierarki dia sakit, lepas tu critical illness sakit lagi. Lepas tu baru mati. Mati ni baru kau tinggalkan sikit untuk anak dan isteri kau. Sebab kita lelaki is ketua keluarga. Jadi kalau apa-apa jadi, loan rumah ke, loan kereta ke, betul. Betul, loan rumah tu semua ada MLTP, loan kereta tu semua bank ada insurans kadang-kadang. Tapi ada benda lain yang kita kena tengok. Itu kalau kau nak aku share boleh je, nak kejap lagi pun boleh. Ni aku jawab soalan kau dulu lah. Soalan kau dulu yang tadi. Apa yang penting tu, kat mana yang penting. Yang ni lah, triangle ni. Yang dikekat dulu dan baru seterusnya. Actually medical card ni kata ikut package juga kan? Maksud aku macam kalau kita ambil medical card, hibah tu include sekali ke ataupun benda tu separate? Ataupun ikut package? Dia ikut package. Dia ada yang separate, which is aku cakap stand alone tadi. Okay. Maksudnya medical, hibah, critical illness, dia ada separate. Ataupun kau boleh ambil dalam satu plan, which is yang ni lah, comprehensive plan. Okay. Comprehensive plan ni pun dia ada juga comprehensive yang untuk fokus on hibah sahaja, ikut. Tapi yang ILP ni normally dia fix, dia harga takkan naik. Dia tak cakap siap-siap akan naik 5 tahun akan naik harga, tak. Dia kau ambil RM200 contoh, in case yang ada medical inflation tu, yang mana kos medical sangat tinggi, baru dia akan naikkan harga. Kalau dia masih boleh bagi kau the same benefit at the same price, then dia takkan naik harga. Okay. So soalan seterusnya yang tadi tu, yang pasal kalau kata bank ada offer package yang murah tu. Bank ada offer kan. Alright. Sincerely, macam aku cakap tadi, aku duduk in both shoes, client dan juga customer. So, kalau kau rasa itu sebabnya penting kau ada ilmu insurans, ilmu takaful ni, atau kau bergaul dengan ejen-ejen takaful yang kau boleh minta diorang nasihat. So macam aku tahulah, sebab aku juga ejen. So mana yang call ni, mana yang baik tu aku ambil je. Mana yang harga dia katalah, dia kata okey, Encik Isham saya daripada Encik Isham saya daripada CIMB, saya ada offer sekian, harga RM30. Contoh So aku back balik dekat aku punya database, aku try kira aku boleh dapat tak harga ni RM30 untuk benda-benda ni. Contoh. So aku cakap tak dapat. So aku ambil je. Okay, so and aku boleh bagi tahu yang aku ada ambil juga dekat insurans yang macam tu. Sebab aku sendiri, company aku tak boleh provide, so aku ambil je. Yang betul-betul special lah tu. Okay. Tapi? Betul. Tapi kau kena ingat, aku ada seorang klien. Bila aku jumpa dia, aku tanya dia, ni kawan aku juga, aku tanya dia, bro, kau ada medical card tak? Dia kata, ada. Aku cakap, okay, kau share dengan aku, kau ada apa? Sebab memang initial aku akan borak je lah, create awareness kan untuk orang. So dia kata, okay, aku share. So dia share kat aku. Dia kata, aku ambil benda ni, bank offer aku medical card ni. Harga ni, tapi benefit aku tak tahu berapa. Harga RM300, benefit aku tak tahu berapa. So aku cakap, okay, tak apa. Kau show lah dia punya policy book. Aku boleh review, aku boleh tengok sebab aku faham kan. So bila dia bagi kat aku, Rip, kau tahu tak sebenarnya dia dapat apa? Dia bukan medical card pun, Rip. Dia accident insurance sahaja. Okay, dekat sini yang orang tak faham. Kau orang tak faham. Bank boleh confusekan ataupun bank boleh explain tapi tak clear. Faham tak? Dia tak telus.
Betul. So kau kena jumpa dengan orang-orang yang betul-betul faham supaya dia boleh advise kau okey ke tak okey. So macam tu bila dia datang jumpa aku, dia kata ni aku punya policy. Bila aku tengok dia ambil accident death punya insurans daripada bank. So accident death ni kau hanya dapat duit macam hibah lah. Bila mati accident baru dapat. Mati kemalangan baru dapat. Mati biasa tak dapat. So macam hati-hati jugalah bila kau kena hati-hati, kau kena tanya apa benda yang dia bagi sebenarnya and apa yang kau nak. Memang murah, tapi kau kena berhati-hati. And aku punya nasihat, nasihat aku kalau nak ambil insurans, murah ni subjektif, memang murah boleh dapat. Cumanya murah ni kau kena tengok company tu company apa. Macam proses dia macam mana, servicing dia macam mana. Sebab kalau boleh ambil lah company-company yang top tier, yang tier atas macam Great Eastern, Prudential, AIA. Yang ni memang well known kan, tiga ni kan. So kau ambil lah daripada tiga ni, kau try lah tanya. Aku tak kisah pun klien aku kata aku berminat dengan, bila dah jumpa aku, lepas tu dia kata maybe aku nak dengan Prudential sebab dia ada benda yang dia nak kat sana. Dia tak apa lah, pergi lah, janji kau ada, jangan tak ada. Tapi jangan ambil yang tier bawah ni sebab tier bawah ni satu market share dia kurang. Yang bank-bank ni kategori tier bawah lah. Bank-bank ni kategori tier bawah. Diorang baru nak offer kan. So diorang punya client existing lah diorang offer dulu. So sebab proses kita tak pernah biasanya yang top tier ni diorang dah ada systematic punya proses tau. Kau nak claim tak ambil masa lama. Kes-kes macam ni dah pernah happen. History semua dah ada. Macam tu lah. So ambil yang top tier. Jangan ambil yang ni. Betul diorang offer murah. Macam kadang-kadang Zurich offer murah. Tapi kau kena tengok in another perspective. Kau jangan ambil murah. Tapi kemudian hari bila kau nak pakai, renyah. Betul. Itu komen aku on yang murah and yang call ni lah. Kalau kau rasa dia baik, okey je ambil. Aku ada je ambil satu accident punya takaful. Okey je, tak ada masalah pun. So umur hidup kan? Tengok jugalah apa dia offer kan. Tapi normally yang tengok pada offer. Few call yang aku receive tu seumur hidup kan bayar. Betul. Betul kan? Jadi kena tengok apa yang kau nak. Tu sebab kena hati-hati lah. Kalau tu sebab kena masalahnya aku minta dia email info. Dia tak nak. Dia kata kalau nak sekarang cakap ya. Kan nak baca jugalah. Tapi dia tak bagi email. Sebab tak telus lah. Benda-benda macam tu susah untuk kau decide. Sepatutnya kena bagi quotation, baca quotation dulu, tengok, tanya dulu. Sebab tu aku nasihatkan untuk kawan-kawan kita lah. At least berkawan dengan ejen takaful ni untuk gain benefit from diorang. Jangan rasa diorang ni pushy ke apa. Lagi satu, aku tak jenis yang push orang lah untuk ambil insurans. Sebab aku kan macam aku cakap tadi, aku at both side. So aku tak suka lah kalau orang call aku push insurans kan. Tapi aku just post dekat Instagram and social media je untuk orang tahu yang aku buat. If korang need help, korang boleh je roger aku bila-bila. Mana aku boleh tolong, aku tolong. Sebab kau kena anggap ejen takaful ni ada untuk membantu kau. Sebab you never know. Kadang-kadang kau punya tu lah. Macam aku cakap tadi. Kadang-kadang kau nak ambil benda ni tapi tak tahu benda ni bagus ke tak bagus. Kau roger je kawan kau takaful. Kalau ada, roger je. Betul. Tak ada masalah. Aku percaya ramai kawan-kawan kita, bayi-bayi kita sekarang ni mesti bank selalu call je ni. Betul. Sebab aku percaya juga ramai di antara kita yang masih tengah 50-50 nak ambil insurans takaful medical card ke tak. Klien aku umur 30-40 baru ambil pun ada kat rate. Ya, betul. So, good thing lah apa yang kau share ni. Tapi tadi kau dah cakap pasal apa yang kau kata next akan share tu? Pasal hibah ke? Hibah punya formula tu kan? Ke aku dah share sekejap aku lupa. Sekejap hibah. So ini hierarchy ni okey, jelas lah. Hibah, saving. Apa tadi lupa dah tu. Sekarang ni polisi baru ada tambah kan? Yang kalau kata kena COVID-19 tu
Betul. Ada kan? Mostly Itu ikut company. Based on company offer apa. Sebab dulu kes tak banyak. Jadi dia bagi kau masuk hospital dapat allowance. Macam Great Eastern tapi, apa yang offer kalau kata ada positif ke? Okey, untuk Great Eastern kalau masuk hospital dia bagi allowance hospital. Lepas tu dia bagi kalau kau memang masuk hospital dia cover untuk stage 3, kategori 3, 4 dan 5. Okey. Oh, 1, 2 tak? Okey, kategori 3, 4 dan 5 tu je aku tunjuk. Masuk kategori, katalah kau kena COVID kan. Ni aku buat study sikit tadi. Kau kena COVID. Nampak aku sekejap. Aku kena cari dekat. Kan COVID kan dia ada kategori dia kan. Kalau yang teruk tu kategori 5 yang kena intubate tu semua tu. Betul tak? Dia ni coverage dia. Nampak? Aku tak nampak. Besar lagi. Aku tampal lah. Kau control plus screen. Sekejap. Ni. So kalau kategori 3 COVID patient, kos hospital dia cover up to RM5,000 sahaja. Kalau kategori 4, RM15,000, kategori 5, RM25,000. Maksudnya kalau kau pelanggan ataupun customer klien Great Eastern Takaful, kau masuk hospital kena COVID, kena masuk hospital. Kau duduk 5 hari. Kalau bil kau kurang RM5,000, dia cover lah. Kalau lebih, dia cover RM5,000 lah, kau kena bayar the balance. Ni untuk Great Eastern lah. Company lain aku tak sure. Kategori dia based on company sekarang. RM25,000. Kategori 5, RM25,000. Kalau dia pakai macam ni? Kata dia bayar. Tak, ini dia bayar hospital bill. Bayar hospital bill. Okay. More than that ke cost untuk COVID ni? Boleh jadi juga. Sorry. Boleh jadi. Okay. Tapi semua kerajaan ada charge ke? Sebab kata juga. Masuk. Apa kat grup tu? Kau ada yang nak bertanya? Dekat rumah. Dekat kerajaan dah penuh. Kalau penuh sebab sekarang kan dia dah bagi boleh masuk dekat yang aku tahu dekat private hospital. Of course lah, ni cerita private lah. Of course lah. Confused lah. Private hospital buka je. Prince Court ada je. KPG ada je. Ahmad. Yang entertain COVID. Ahmad tak dengar ke? Okay. Lagi ada satu lagi macam tadi kau cakap. Aduh, aku lupa lah. Kau kata-kata lepas ni kau nak kongsi kan? Ataupun apa lagi yang kau nak tambah? So far tu lah aku nak tanya pasal Niva, medical card, ni kebaikan insurans ni. Kau dah explain tadi. Atau mungkin kau nak share package Great Eastern ke? Medical card paling murah dekat Great Eastern ada ni. Ada gambar ke? Share. Ada. Desktop. Okey, satu lagi soalan. Katalah mungkin ada antara kita yang company pun provide. Bukan pada diri dia je, pada family dia juga. Faham cerita pasal company Yes. So perlu ke dia nak tambah juga
kalau dia dah ada sebelum dia kerja kat company tu, of course lah, kalau individu tu mesti continue je lah. So dia ada dua. Mungkin dia dah masuk company besar, company tu provide, lepas tu dia pun ada kemampuan, bagus ke tak dia tambah ataupun tak payah ke, macam mana? Okay, sekarang cerita pasal company. Okay, Red. Company ni satu benda yang okay. Company ni aku bekerja, contoh aku put myself as customer. Aku pun bekerja, aku pun ada company benefit juga. Okay, aku bekerja dengan Petronas. Petronas punya benefit is among yang paling banyak dekat Malaysia punya company Malaysia. Okay, tapi aku still ambil medical card luar. Sebab apa? Okay, macam ni cerita dia. Okay, umur 23. Contohlah aku masuk Petronas bukan umur 3, 25. Contoh aku masuk Petronas 25. Okay, aku tak ada medical card. Aku kerja. Medical aku semua company bayar. Family aku semua company cover. Okay, tak apa. Aku kerja. Okay, aku naik pangkat lah. Katalah aku berjaya. Alhamdulillah berjaya naik pangkat jadi Vice President. Contoh, umur aku 50 dah jadi Vice President. Okay, tapi along the way tu, umur aku 40, sebab aku stres kerja, nak kejar climb the corporate ladder, aku stres kerja, aku kena sakit jantung. Umur 40 lebih. Okay? Masa tu aku tak risau. Sebab apa? Company cover. Aku tak ada lagi medical card. Aku tak ada. Aku tak ambil pun medical card. Company cover. Aku enjoy lah. Benefit, duduk hospital cantik, semua happy. Tak ada masalah. Okay, aku pun berjaya jadi VP 50. Aku bersara, umur aku 60, aku bersara. Okay. Bila aku bersara, company cover tadi tu dah tak ada dah. Sebab aku dah bukan employee, jadi tak ada. Tapi ada certain company yang cover juga. Ada company insurance yang cover sampai kau mati. Regardless kau employee ke tak. Kena tengok lah. Kena tengok. Okay. Tapi kebanyakannya tak ada. Ada segelintir je yang ada. Okay, tak apa. So, bila aku dah bersara tu aku nak ambil. Okay, time tu aku baru tersedar pentingnya medical card. So aku nak ambil. Okay, aku ada banyak duit. Masa tu umur 60 nak ambil medical card. Biasanya umur 60 nak ambil medical card harga dah 1,000 lebih sebulan. Betul. 800 ke 1,000 sebulan. Aku kata tak apa. Aku alhamdulillah kerja okey dulu. PP, bersara, pencen banyak, ASB banyak, EPF banyak, semua ada. Aku nak ambil 1,000. Aku ada duit, tak ada masalah. Okay, datang satu lagi masalah. Kena exclude. Kau nak ambil medical card boleh, tapi exclude penyakit jantung kau. Sebab itu adalah existing illness. Insurans tak cover. Takaful tak cover. Mana-mana insurans personal tak akan cover existing illness. Dah satu hal. Kau ambil insurans, tapi tak cover penyakit kau. Mahal, bayar mahal. Tapi tak cover penyakit kau. Sebab kau dah ada existing illness. Itu satu sebab. Salah satu sebab. Yang orang kita lupa. Oh, aku ada company insurans. Tak apa. Company bayar semua. Tak ada hal. So, sebab tu aku nak nasihatkan ambil medical card ni. Biar sikit tak apa. Janji ada. Tapi ada simpanan kan. Benda tu walaupun tak pakai 30 tahun. Mungkin kita target pakai lepas pencen kata lah. Mungkin kau kerja dengan company tu sampai kau pencen. Itulah simpanan tu dah meningkat juga. Ini ada same time benda tu mesti aktif betul. Dengan bayaran yang rendah pula. Betul. Plan yang tadi komprehensif tu ada saving, tapi yang stand alone biasanya tak ada. Stand alone dia kat memang sini simpanan tu kalau situasi betul. kita macam yang aku cakap ni. Betul. Sebab tu pentingnya yang investment link punya plan tu. So soalan kau tadi, ada tak offer medical card murah? Ada. Stand alone ni memang murah. Kau nampak ke screen aku sekarang? Jelas tu. Pecah sikit. Gambar dia pecah sikit kan. Tapi nanti aku. Okey, dia ada yang murah sekarang. Umur kita 26 ke 30-an. Belum 30 kita kan. Laki RM103, perempuan RM96. Cover dia budak mahal sebab budak ni lagi high risk sebenarnya. Dia lagi senang kena penyakit. Budak yang umur 5 tahun ke atas murah sebab dia dah punya antibody dah develop. Baby memang mahal. Sebab tu baby kalau nak ambil, yang ni stand alone ni mahal tau. Tapi kau ambil je yang investment link. Sebab investment link harga dalam 200 lebih tapi dapat lagi banyak benefit.
Tak banyak beza lah. Lepas umur 5 tahun masuk 6 tahun bayar 89 lah. Betul, dia turun. Oh, okey. Yang ni stand alone lah. Yang ni aku cakap stand alone yang dia dah bagi tahu siap-siap harga berapa. Macam ni, kau ambil lah umur sekarang 103, kau bayar. Nanti umur kau 31 dia akan naik jadi 106. Okey, tu 103. Oh, tapi stand alone lah kan. Okey. Tapi ni bayar kosong lah. Tak ada apa lah. Kau bayar kalau kau tak sakit, tak ada apa lah dapat. Tapi murah lah. Ikut bajet. Tu aku cakap, soalan pertama aku, macam aku cakap tadi, ikut bajet. Korang nak ambil insurans, tengok bajet korang berapa. Kalau rasa banyak boleh spend. Kalau rasa tak banyak, ambil yang sikit. Macam aku cakap, janji ada dari tak ada langsung. Yang ni room and board RM200 semalam. Yang ni RM200,000 overall annual limit. Lifetime limit tak ada. Yang ada family discount 5%. Yang ni kalau nak tahu in detail nanti, roju je lah. Tapi basic macam room on board 200 tu, normally takkan lebih kan hospital kat Malaysia ni. Okey, soalan kau tu Prince Court Hospital, Prince Court Medical Center tu, yang Petronas punya tu, yang among the best kat Malaysia tu, untuk pelanggan Great Eastern, harga bilik dia 180 untuk single room. Oh, single room. RM180. So tak lebih pun 200. Kalau untuk pelanggan Great Eastern, kau ambil room and board RM150 pun tak apa. Sebab kalau 180 kau tambah je lah RM30. Yang ni dia bagi 200, okey lah. Takkan, yalah masa aku benda tu takkan over lah kan. Normally hospital kat Malaysia kan. Range tu lah, 150 ke 200. Okey. So tak perlulah nak ambil yang sampai RM300, RM400 semalam. Coverage yang RM300, RM400 tak payah. Sebab dia tak lebih pun. Tak lebih sampai 200 lebih, 300 pun. Stand alone, so ni jelas. Ni stand alone. Male female pun beza kan? Okay, kategori insurans ni. Kenapa male female beza? Male female memang beza risk lain-lain. Okay, kategori nak ambil insurans ni ada kriteria yang dia tengok. Yang satu jantina, lelaki atau perempuan. Sebab lelaki ni kita tak ada macam perempuan more exposed to breast cancer. Penyakit-penyakit perempuan lain macam SLE and all that. So memang towards tua dia akan jadi lagi mahal daripada lelaki. Macam tu lah. Okay. Untuk lagi satu dia tengok umur lah. Masa kau nak ambil insurans tu tengok umur. Masa kau ambil masa muda lagi murah lah compare tu kau ambil umur kau dah tua. Lagi satu merokok ke tak. Kalau merokok akan jadi mahal lagi compare tu yang tak merokok. Okay. So itulah kriteria dia. Komprehensif pun? Yang komprehensif? Komprehensif dia macam ni. Sekejap komprehensif aku tunjuk. Nampak ke? Tak nampak Excel? Ke nampak yang tadi lagi? Nampak yang tadi lagi. Yang tadi lagi. Sekejap Sekejap. Ni aku baru buat klien aku tadi. Soalan-soalan aku tunjuk. Macam ni komprehensif. Contoh plan ni. Kau ni buat table. Ni lah table ni. Nampak Excel ni? Masa aku line tu. Sekejap. Mana ni? Tu. Ni kau explain kat dia ni. Kau buat summary. Ni aku buat untuk klien lah. Masa aku buat tu aku explain. Ini cara kau kerja online lah ni. On Excel lah. Cara aku explain dekat dia orang semua macam mana lah. Ni ada. Macam ni aku kerja online. Senang sikit. Online lagi senang jumpa orang ni. Zoom je. Macam ni lah. Aku explain macam ni. Okay. Macam ni comprehensive punya plan. Contoh dalam macam aku cakap tadi, dalam comprehensive punya plan dia ada hibah, death TPD ni, hibah. Dia ada critical illness. Dia juga boleh tambah accidental benefit pun boleh, accidental death, mati accident tu. Pun boleh jadi hospital benefit ni is allowance sehari kat hospital.
Ni room and board, R&B ni room and board. Ni medical card punya limit lah, annual limit dengan lifetime. Ni aku cakap komprehensif. Komprehensif harga dia keras sikit, 306. Ini tapi mamat ni dah tua. Mamat ni dah tua, umur dia dah 35. Tapi ni tak ada saving kan? Ada. Yang ni ada saving. Ada. Aku tak letak ni, aku cakap je ada saving. Saving tu macam percentage dia kira kan? Saving ni roughly dia 5% annual apa yang kau bayar. Contoh kau bayar insurans harga RM200 sebulan. Kali 12. Kali 12, 2,400. 5% of 2,400 masuk saving kau setahun. 120. Maksudnya setahun 120. Tapi bila tahun kedua dia akan jadi, dia bukan jadi 240, dia akan jadi 5% of total kau dah contribute. Dia akan naik lagi lah. Dia jenis yang compounded punya interest, compounded punya calculation. So amount tu akan jadi 123, 125 yang tu? Tak, dia akan jadi 2 instead. Okay, 120 patutnya katalah kalau kau kira straight line dia akan jadi 240 kan. Tahun kedua, ni tak, dia jadi 252, 260 macam tu. Dia ada tambahan lagi. Setiap tahun Setiap tahun. Katalah 30 tahun. Dia dalam quotation ada table dia. Dia kau tak payah kira, dalam table ada quotation dia. Kau tak payah kira. Dalam table ada quotation dia. Okay. So bila kau minta quotation, agent akan explain lah. Aku akan explain lah, ni table dia, ni projection saving dia berapa. Itu lah. Okay. So benda ni boleh custom lah, kalau kata betul. Yang ILP ni boleh custom. Klien kau tak nak apa, hibah ke, buang je lah. Nak kurangkan nampak tak bulanan. Nampak tak ada beza-beza harga ni. Sebab aku ubah lah. Aku ubah. Contoh, klien pertama, dia nak hospital allowance dia RM50 je. Harga dia 306. Tiba-tiba dia kata aku nak ubah, aku nak RM100. Berapa harga? Jadi 313. So yang ni pula dia kata nak annual limit unlimited. Lepas tu dia kata tak nak lah, aku nak ada annual limit 100,000 je. So aku tukar, dia jadi lagi murah. Dia boleh main-main lah. Dia memang custom. Boleh main-main. Yang ni pun boleh tukar. Yang ni tukar 40,000. Jadi lagi murah lah kat atas ni. Yang kat atas ni jadi lagi murah. Contohlah 270. Macam tu. Dia boleh tukar. So kau kena jumpa agent, kau kena, kalau nak jumpa aku, lepas tu kita tengok buat quotation tu. Duduk tengok apa yang kau nak, apa yang kau perlu, bajet berapa. Macam tu lah. Benefit ni banyak yang ni in detail lah. Bila kau kalau ada yang nak nanti Roger je lah aku, nanti aku explain lah. Macam yang ni room and board dia 150, tapi untuk plan ni every 5 tahun naik RM50 coverage dia. So tahun ke-6 dah jadi RM200 dah room and board kau. Tahun ke-10 jadi RM250. Paling tinggi RM300. Dia naik sampai RM300 betul dia stop. Sama juga dengan ni, 100,000 every 5 year naik RM50,000. Macam tu lah, cap at RM300,000. Ini plan lah. So nanti kalau borak nanti baru aku cerita in detail lah. Yang ni contoh comprehensive plan. Ada semua dalam satu plan. Ada ke package? Ada semua dalam satu plan. Ada ke package? Okay. Apa kau nak share kan tadi? Ada semua dalam satu plan? Ada benda yang kau nak tunjuk kan? Tak. Teruskan dulu. Ada ke package? Macam family tu aku nampak lah. Mungkin suami isteri, anak 4 atau 3 orang kan. Tapi kalau ada ke package yang dia cover mak ayah dia? Okay, dekat ada ke? Dekat company, certain company ada family package lah maksudnya. So kau cover mak ayah macam mana maksud kau? Mak ayah kita lah kalau kata sakit boleh pakai insurans kita. Yelah dia panggil dia okay. Untuk Great Eastern ada? Great Eastern dia individual. Ataupun kat market? Kat market ada. Kat market dia tak adalah macam insurans yang cover mak ayah kita tu tak ada. Tapi insurans yang family yang kita sebagai mak ayah ada anak satu polisi ada. Itu selalu dengar lah.
Tapi kalau kita polisi campur mak bapak kita, tu tak ada. Itu dalam market pun tak ada. Yelah, ada tu kan. Betul. Logik. Itu kira ambil individually lah. Okay. Okay, sekejap Lagi yang sekarang, nak share, Sekarang ni ada, aku nak share tapi sekejap aku dah hantar dulu gambar ni dekat sini. Ada promosi hibah Rip. Okay. Promosi hibah ni sangatlah murah. Paling murah dekat Hibah dalam sahaja market sekarang. Dia hibah dan saving. Okay, tak ada medical. Tak ada medical. Dan bayaran dia fix. Okay. Hibah saving pun ada hibah saving. Itu yang orang berminat ambil tu. Ya, dia betul lah, actually of course lah, insurans ni kita kena buka minda kita, benda ni kalau jadi apa-apa emergency. Tapi tipulah orang tak fikir saving tu penting, sebab semua orang tak semua orang nak hidup lama kan. Kadang dia tengok saving, hibah saving, tertarik kat tu. Gambar ni tak nampak ah. Sekejap. Kena save. Kau kena keluar dulu. Tak, aku save dulu gambar ni. Ni nampak. Yang kau forward kat aku ni ke? Tapi tak nampak. Aku dah nampak dah kat skrin. Tunjuk skrin dulu lah. Ni. Umur kita 30 kan. Ni lah 26 ke 30. Hibah 250,000. Cacat kekal 250,000. Harga RM60 je sebulan. Fix. And benda ni every 5 tahun dia increase 10% coverage tu. Maksudnya lepas 5 tahun dia jadi 275,000. Lepas 10 tahun dia jadi 300,000. Lepas 10 tahun, lepas 15 tahun dia jadi 325,000. RM60 sebulan. Kalau bukan promotion? Dia ikut plan. Ni bukan promotion pun. Ini memang plan ni murah. Memang company keluarkan murah. Tapi untuk normal punya, macam dulu aku ambil dah hibah sendiri untuk 300,000 dalam RM120. Ni aku ambil sebelum plan ni keluar. Ada plan hibah yang biasa yang biasa. Yang sebelum plan ni 300,000 RM120. So yang ni 250,000 RM60. Separuh pada 120 tu. Separuh 120, tapi benefit dia, coverage dia kurang sikit je. Ada kurang sikit lah. Tapi harga, kira harga kurang setengah, sepatutnya 150,000 kan, tapi dapat 250,000. Macam tu lah. Dia lebih kan sepatutnya. So ni hibah yang ni hibah yang plan yang murah sekarang, yang kalau nak ambil boleh. Tapi again, financial planning dia, kalau tak ada medical card, ambil medical card dulu. Jangan ambil hibah dulu. That's the tips lah. That's the tip. Apa-apa medical card tu kena ada dulu. Memang orang akan annoyed. Insurance agent ni asyik push ambil medical card je kerjanya. Tapi sebab memang financial punya planning, medical card dah dulu. Katalah suami dah ada medical card, isteri dah ada. Anak yang baru lahir tu belum ada lagi. Nak proceed medical card untuk anak ke ambil hibah dulu? Ambil untuk anak dulu. Okay. Ambil untuk anak dulu. Sebab budak lagi high risk tau Rip, nak kena apa-apa. Ya, betul. Setuju. Anak aku Alisa. Alisa tu, anak aku tu sekarang dah 2 tahun. First
umur dia 8 bulan, dia masuk hospital, influenza A. 8,000. Kalau tak ada kad, aku bayar 8,000. Tapi aku dah ambil. Sebulan je lepas dia lahir, aku ambil. Anak biasanya sebulan lah. Lepas sebulan baru boleh ambil medical card. So sebulan, cukup sebulan je aku enroll 8,000. Itu sekali dia masuk. Lepas tu hari tu, umur dia setahun lebih, dia demam panas juga. Lagi 8,000. So dia je dah masuk hospital 2 kali, dah dekat nak 16,000. Kalau kau tak ada medical card, kau keluar duit kau 16,000 dalam masa 2 tahun. Betul. Penting. Kita ada anak kecil ni. Budak tu COVID test je lah. Dia paling banyak dalam family. 5 kali buat COVID test. Alhamdulillah semua negatif. Semua demam viral. Budak-budak yang masa tu kena. So ambil untuk anak dulu. Demam seminggu. Betul. Ambil untuk anak dulu. Then yelah, kalau ada lepas tu baru fikir hibah pula. Okay. Menarik. Macam hibah tu tadi formula dia. Lepas tu okay, kau jumpa ejen insurans. Beza tau kau jumpa ejen insurans yang betul-betul kawan dengan ejen insurans yang kejar macam kau jumpa tepi jalan. Sebab apa? Okay, macam aku beritahu kau tadi kan, nak ambil hibah kena 10 kali annual gaji. Maksudnya 10 tahun gaji lah. Betul tak? Kata gaji kau 3,000 tadi, kau kena ambil 360,000 bila dah sampai kan? Okay. Kalau kau jumpa ejen tepi jalan, dia akan push kau ambil 360,000. Cik, ikut formula cik kena ambil ni, banyak ni. Tapi pada aku, jangan. Kau ikut bajet kau. Bajet kau ada berapa, ambil dulu. Biar kau ada 100,000 hibah, okey daripada tak ada apa. Jangan kau ambil 360,000, lepas tu kau rasa terbeban. Ish, aku nak bayar insurans ni, lepas tu kau tahan perut makan. Janganlah macam tu. Kan? So jangan, formula dia memang ada. Semua formula memang ada. Tapi beza insurans agent kawan dengan tak kawan, ni lah kawan bagi tahu lah. Kau tak payahlah nak ambil semua dulu. Kau ambil lah bajet dulu. Step by step dulu. So, kau cerita macam ni pun nampak dia punya benda ni boleh custom lah. Allocation untuk ambil insurans ni kalau boleh not more than 10% of your gaji. Okay. Itu tip nombor 2. Kalau gaji kau 3,000, 10% 300. So max kau boleh spend 300 untuk diri kau lah. Bukan untuk family, untuk diri kau. So wife kau kalau kerja, dia untuk dia 300. Untuk anak tu kena share lah. Itu memang kena fork out sendiri lah untuk share untuk anak kan. So rule dia 10% of gaji. So aku nak cerita ni pasal hibah tadi, aku nak cerita. Macam kan aku cakap ambil hibah ni, ketua keluarga ambil hibah untuk apa? Untuk tinggalkan kepada anak dan isteri kalau kita tak ada. Betul? Betul. Okay, ambil hibah ni pun macam ni tadi formula dia 360,000. Jangan ikut formula tu sangat. Kau ikut juga kau punya loan berapa. Kau ada loan rumah berapa ribu balance. Kau ada loan kereta berapa ribu. Katalah loan rumah kau dengan loan kereta kau campur tak sampai 300,000. Katalah campur-campur 200,000 je tinggal. Kau ambil lah hibah 200,000 je. Tak payahlah ambil ikut formula sampai 360,000. Sebab hibah tu function dia. Hibah ni function dia. Ada orang cakap buat apa ambil hibah. Loan rumah kan ada MLTT, MRTA. Itu tadi. Benda itu tadi. Kan? Kan? Betul. MLTT ni, MLTA, MRTA ni, itu semua loan insurans untuk kau dengan bank. Contoh aku bagi contoh. Kau beli rumah, kau ambil MLTA dengan bank. Kau mati. Kau meninggal. Rumah kau tak payah bayar. Habis insurans cover rumah tu. Kat sini function hibah. Rumah tu bukannya rumah bini kau, bukan rumah anak kau. Tu rumah nama kau. Si mati punya nama. Si mati ni bila mati je, aset dia semua kena pergi faraid. Betul. Faraid law lah, Islamic law. Yang ni pun ramai orang kita tak tahu ataupun orang kita yang pura-pura tahu tapi tak tahu. Sebab dia tak nak tanya. Faraid law ni
rumah tu bukan bini kau punya. So rumah tu kena pergi faraid, rumah tu dah pecah. Bapak kau punya certain portion 1/4, mak kau punya 1/4, bini kau punya sikit je, less 1/6 ke 1/8. Tak ingat, kena tengok formula tu lah. Okay, kat sini fungsi hibah tu. Contoh, okay, sebelum kau mati, memang mak bapak kita selalu kita selalu anggap yang family ni memang takkan ada masalah. Tapi bila kau mati, kat situ muncul perangai-perangai sebenar. Yalah. Okay. Aku bukan nak cakap mak bapak kita jahat, tapi ada kes Ni yang mak ada kes lah, benda cari dah isteri, jadi. mak kata, ini rumah anakku, aku ada hak kat rumah ni. Betul. Jadi kau tak boleh lah sesuka hati nak duduk dalam rumah ni, aku nak portion aku. Kau jual lah rumah ni, lepas tu kau belilah rumah lain, mak dia cakap. Sebab ada duit aku dalam rumah ni. Kat sini function hibah. Kalau katalah kau ada hibah 200,000, kau kira lah market value, bini kau kira lah market value rumah berapa. So 1/4 daripada market rumah berapa. Bayarlah kat mak dia. Okey mak, Siti ada duit hibah, Arif bagi, Arif meninggal dia buat hibah. Okey, rumah ni portion mak harga dia 40,000. Okey, nama mak 40,000, mak ambil rumah ni tukar nama. Rumah ni akan jadi semua hak mak tu jadi hak Siti, contoh. So kat situ fungsi hibah. So dibayar semua orang dan rumah tu jadi milik dia. Tukar nama ke dia. So kat situlah fungsi hibah. Betul. Sebab nak elakkan benda-benda macam tu. Itulah fungsi hibah. Itu salah satunya. Alright. So MRTA, MLTT tu pun aku boleh je explain, tapi tu nanti MRTA tu pun rugi ambil. Sebab rugi? MRTA tu Rainbow R, sebab dia mortgage reducing term assurance, MRTA. Masuk mortgage reducing ni, insurans tu cover ikut berapa banyak loan je. Katalah loan kau 300,000, dia cover 300,000. Tapi bila kau dah bayar lepas 10 tahun loan kau 150,000 je. So kalau kau mati, dia cover 150,000 je lah. Dia cover loan amount je. Berkurang. Berkurang. Dia ambil kesempatan kat situ. Okey. So kalau level dia ada sebab tu kalau nak ambil, bank pun pandai. Orang sekarang ni dah offer mortgage leveling term takaful lah, hibah ni lah. Hibah punya plan ni lah. Jadi bank dia biasanya kena juga suruh ambil dengan bank. Tapi kalau kena ambil juga, kau ambil yang paling sikit lah. Amount yang paling sikit kau boleh ambil. Supaya kau ambil takaful lain. Untuk cover. Boleh adjust ke amount tu? Boleh, minta yang paling sikit. Bank akut. Tapi bila kau minta loan MRTA paling sikit ni, biasanya interest dia akan lagi tinggi. Nanti dia kacau kat situ. Dia pun pandai. Dia kacau benda lain. Dia pun pandai. Kita nak kasih pusing. Betul. So itulah dia sharing about takaful ni pada aku. Satu, jangan sampai rasa terbeban. Ambil ikut bajet. Okay. Satu. Nombor dua, kalau ada medical card, ambil medical card. Ambil medical card, ikut hierarki yang aku tunjuk tadi. Kalau tak tahu, tak ingat, tak berkesempatan, boleh call je aku, WhatsApp aku, tak ada masalah. Alright. Lepas tu ambil ikut bukanlah kemampuan, ikut yang macam aku cakap tadi. Jangan ikut formula sangat. Ada formula. Tapi kau kena study, kau kena minta insurance agent tu study pasal kau. Faham tak? Apa fact finding dia, apa benda yang kau perlukan. Betul. Janganlah ambil insurans yang tak perlu. Tengok lah korang, benda tu bukan macam package dah bagi package A, benda tu sebenarnya boleh adjust lagi. Benda tu sebenarnya boleh adjust. Adjust ikut keperluan. Betul. Jangan lepas tu apa lagi? Tu je, lagi satu, ambil awal, jangan ambil lambat. Benda ni nampak tak penting, tapi sebenarnya insurans kereta kau tiap tahun kau renew. Insurans medical kau sendiri, insurans medical kau sendiri tak ada. Ada yang mampu tu siap cermin sekali. Cermin tak pecah pun.
Lepas tu kalau accident, kau bayar bil hospital, kereta kau tak payah bayar. Kalau tak ada medical card. Macam itulah konsep dia. So kena buka mata sebab masyarakat kita masih banyak yang tak ada. Betul, setuju dengan kau. And then kalau kata ada company pun tak salah pun nak tambah. Benda ni company, tapi ambil yang saving tu lah untuk hari tua nanti. Betul. Lepas tu betul. Okay. Jangan rasa company betul ada coverage, tapi kau kena ingat coverage company tu boleh bila-bila je boleh tarik. Contoh macam pandemik, ada je orang yang di offer kerja, masih kerja tapi tarik benefit. Company nak cut cost. Betul. Company nak cut cost. Tiba-tiba hilang benefit tu dah kau tak ada. Kalau kau tak ada medical card macam mana? Baru nak buat, umur dah lanjut. Betul. So benda-benda tu bukan dalam kontrol kau, out of your control. So kau sepatutnya be prepare lah untuk backup plan. Which is personal medical card lah. Okay. Hisham, thank you. Nice sharing dari kau. Berkenaan takaful. Kan, dia tajuk takaful kan, general. Takaful je boleh je. Alright. So guys, so beres, kalau kata apa? Beres. Okay, alright. So kalau kata nak dapatkan maklumat lanjut, kau boleh contact Hisham. So Hisham dia fokus pada Great Eastern. So, kalau kata nak jadi follow Hisham ke jadi agent, contact je. Hisham boleh guide. Kalau ada yang terkesan dengan pandemik tak ada kerja, boleh je tu. Aku ada kat bawah aku ada 3 orang lah sekarang yang aku manage. Walaupun part time, tapi tu lah kena gak manage. Tapi still aku looking forward lah. Kalau siapa nak join boleh je. Mari sama-sama. Sebab ada orang cakap, jangan cakap ni juga jangan takut. Hisham join Hisham nanti kita ada market yang sama lah. Maksudnya kenal orang-orang yang sama. Tak, aku tak kenal pun. Percentage aku nak kenal kawan-kawan kau yang lain tu amat tipis. Banyak lagi orang lain yang aku tak kenal. Sebab tu result tunjuk banyak lagi orang tak ada takaful. Kap 6 minit lagi baru Kap join. Dah nak habis lah Kap. Tak dengar lagi tu. Tutup ni. Okay. So guys, thank you Syam sudi untuk share pada hari ni berkenaan dengan takaful. And then you guys kalau kawan-kawan kita kalau kata nak bakal malam lanjut boleh contact Syam. Okay, so nantikan next round lah. InsyaAllah aku akan bawa tajuk-tajuk yang menarik lagi lah yang kita akan discuss dengan kawan-kawan kita. Kita akan borak-borak santai. Syam keluar Syam full screen. Keluar full screen sekejap. Last sekali muka kita. Kap dengar ke? Thank you Rip. Okay, lama. Lagi 5 minit ni Kap, nak cakap apa ke? Ada soalan ke? Tak ada, saja masuk. Hisham cerita pasal takaful. Santai Ahad. Takaful lah. Ada terlintas kat fikiran kau ke? Nak tanya ke? Ada lagi 4 minit ni. Tak ada. Kena nak tanya apa-apa? Tak ada. Nanti aku tengok balik video. Nanti apa-apa Roger je lah. Boleh. Support member. Jangan tidur 5.20 ni. Kau tidur petang gila apa ni. Aku tak nak mengantuk. Aku tak tahu. Aku dah landing lah. Okay, alright. So guys, nantikan next round. So insyaAllah nanti ada Sophie kot next round. Sophie nak cerita sikit Sepang. Dia ada pengalaman dia main motor kat Sepang kan. Nak dengar juga pengalaman dia. Okay, Assalamualaikum. Banyak. Okay Rip. Thank you Rip. Assalamualaikum. Assalamualaikum.